الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العليم الغفور أشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selesai menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Malam ni kita menyambung lagi kuliah kita punya kuliah sirah jihad kita, yang mana kita bawa buku kitab tragedi Uhud yang membicarakan tentang kisah Uhud, yang mana kitab ni, buku ni dia petik daripada firman Allah di dalam surah Al-Imran daripada ayat 149 sampai 169. Ya, dia macam bedah ataupun dia macam syarah kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ni, yang mana dalam sekitar 10 ayat kita cerita pasal Uhud saja. Tetapi dalam konteks kita punya kuliah ni, pokoknya dalam peristiwa Uhud tu, dalam tragedi Uhud tu, banyak benda yang berlaku dalam perang Uhud tu sebenarnya dia berlaku dalam dunia hari ni, cuma dalam konteks yang berbeza. Kita dah mula 2 kali dah pasal di masjid ni kan, kita punya kuliah Uhud kan. Yang pertama kita buat pengenalan dia, yang kedua kita buat bab 1, kita dah masuk bab 1. Kemudian lepas pada tu kita ada iklan sikit kan yang kita buat Salahuddin Al-Ayyubi semua tu di masjid ni kan, malam giliran saya malam tu. Maka kita tertangguh sat kita punya kuliah, maka malam ni ikut catatan saya Masjid Pajak Suar ni bab 2. Dia kan yang dia tanda kan, masuk bab 2. Maknanya masih baru lah. Kalau tuan-tuan nak ikut baru start malam ni, maknanya tak ada tinggal jauh lagi kan. Ya? Oleh sebab kita 2 bulan pun kita tertangguh hari tu, kita bagi laluan kat program lain. Maka nak masuk bab 2 ni saya flashback sikit bab 1 bagi kita clear apa yang kuliah kita ni bincang insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, buku yang kita nak membicarakan ni, kitab yang kita nak bicara ni tentang Uhud, yang kita dah masuk bab 1 beberapa bulan lepas, yang mana dalam bab 1 ni kita dah bincangkan bagaimana faktor yang pertama yang menyebabkan orang Islam kalah, tentera Islam kalah ketika perang Uhud adalah perang psikologi. Musuh-musuh Islam dia gunakan taktik psikologi, perang saraf. Yang gunakan taktik psikologi ni siapa? Yang kita bincang dulu, orang Yahudi. Sedangkan perang Uhud ni antara siapa? Antara orang Arab Madinah dengan Arab Mekah. Orang Muslim Madinah dan musyrikin Mekah. Orang Yahudi tak terlibat pun. Kalau dia nak terlibat, bukan kena geng Rasulullah, geng Madinah. Kalau dia nak terlibat, sebab dia orang Madinah, orang Yahudi. Tapi dia tak mau campur tangan, tak apalah. Tapi dia pergi masuk juga last minute, dia menyusup masuk. Tapi dia pergi kacau dah, dia pergi tolong orang musyrikin Mekah. Dia tolong cara lagu mana? Bukan dia tolong pergi bagi senjata kepada. Dia tolong pergi sebarkan rumus, sebarkan kabar angin, sebarkan berita palsu bagi tahu Nabi dah wafat, Nabi dah terbunuh. Orang Islam yang hati dia, kekuatan dia letak pada Rasulullah, yang dia berjuang hati dia sungguh-sungguh kerana Rasulullah ni bila dengar Nabi dah tak ada, dah terbunuh, jadi dia punya moral dia down, maka dia lemah. Itu yang satu golongan. Yang kedua, golongan yang percaya Nabi ni bukan macam manusia. Ada lagu tu juga, bila dia dengar Nabi terbunuh, maka dia rasa macam takkan Nabi boleh terbunuh, takkan Nabi boleh terbunuh. Maka dia mula tak yakin, maka dia pun down, dia rendahkan dia punya semangat, dia tak semangat. Maka bila semua benda ni berlaku, antara faktor yang mendorong kepada Islam tertewas dalam perang Uhud. Maka malam ni masuk bab 2 tuan-tuan, kita nak sambung lagi lah perbicaraan tentang Uhud ni. Kita masuk bab 2. Kalau tuan-tuan ada Quran nak sembah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 145 malam ni kita masuk insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Yang bermakna, dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah.
iaitu ketetapan, ini ajal yang tertentu masanya. Dan sesiapa yang menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagiannya daripada balasan dunia itu. Dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami berikan bahagiannya daripada balasan akhirat itu. Dan kami pula akan beri balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat 145 surah Al-Imran. Baik tuan-tuan, dalam ayat ini dia bahagi dua topik, dua tajuk. Yang pertama, Allah sebut tentang takdir. Allah masih lagi menegur tentera Uhud mujahidin kita. Allah nak tegur mereka. Sebahagian di antara mereka yang yakin ni Nabi ni tak boleh wafat. Nabi ni dia Rasul ni dia kira kebal. Dia kira hebat. Dia nak pegang lagu tu. Maka bila dia dengar orang Yahudi semak kata Nabi dah terbunuh, dia percaya dan dia mula rasa tak yakin. Pasal apa Nabi boleh wafat pula? Takkan kot kata Nabi. Dia main lagu tu. Kata Nabi pasal apa boleh wafat? Memang tak wafat, tapi berita palsu tu tersebar sampai orang percaya. Tapi Nabi wafat tak tuan? Wafat. Nah, bukan dalam wafat dalam Uhud. Maksudnya Nabi sifat dia basyariah, sifat dia ada sifat yang sama dengan manusia. Makan, minum dan sebagainya. Nah, Nabi boleh wafat, tapi Nabi tak wafat dalam perang Uhud. Tapi bila berita palsu tu tersebar kata Nabi wafat, Nabi terbunuh, mereka percaya dan mereka rasa macam Nabi mana boleh wafat dah. Kata Nabi kan, mereka duk rasa semua kalau Nabi ni kena kebal, kalau Nabi ni kena hebat. Hebat memang hebat, tapi mereka salah faham kaedah tu. Maka Allah tegur. Dalam ayat ini Allah tegur balik. Allah kata apa? Dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, iaitu ketetapan yang tertentu masanya. Allah nak abang kata, mati ke hidup ke seseorang itu semuanya Allah dah tetapkan. Siapa pun dia, wali ke dia, nabi ke dia, ustaz ke dia, siapa pun dia, hidup ke mati ke, semua ni takkan berlaku melainkan Allah dah tetapkan. Allah tetapkan di mana? Dalam ayat ini disebut kitabam muajjalah. Kitabam muajjalah ini merujuk kepada satu kitab, bukanlah kitab seketul ini dah. Satu sumber tempat yang Allah kumpulkan takdir-takdir, yang Allah tetapkan takdir. Kitabam muajjalah. Lagu mana ustaz? Dia kitab ke, dia pustakaan ke, dia balang, besen, tak tahu. Tapi nama dia kitabam muajjalah. Kitabam muajjalah ni tempat yang mana Allah tentukan semua takdir manusia. Lagu mana bentuk dia tu berjisim ke, dia tu makhluk ke, lagu mana tak tahu. Tapi nama dia kitabam muajjalah. Kita faham tu Kitabam muajjalah ni tempat Allah simpan takdir kita semua. Baik. Maka dalam takdir, dalam kitabam muajjalah inilah yang tempat orang kata storage. Saya sebut sekali lagi dia bukan ruang, dia bukan tempat, dia bukan kitab, tapi kita tak tahu. Nama dia kitabam muajjalah. Yang mana Allah simpan semua takdir-takdir kita ni, yang dah berlaku dan yang akan berlaku. Yang dah berlaku takdir kepada kita ni tuan, semua Allah dah tulis dalam kitabam muajjalah. Takdir ni ada dua. Takdir ni pembahagian umum ni dua. Satu qada, satu qadar, kan? Iman. Baik, qada ni ketetapan dia, qadar ni kadar dia. Katalah Allah kata qada dia mati umur 60, tu qada ketetapan dia. Kadar dia mati tu lagu mana? Kadar dia mati tu. Dia mati kecil manis ke, dia mati darah tinggi ke, dia mati aksiden ke, kita tak tahu matian kita lagu mana. Kadang-kadang bila kita renung, aku ni nak mati. Bila kita renung lagu tu tuan-tuan, kita fikir semua orang mati betul tak? Tapi bila kita fikir balik, mati aku nanti ni lagu mana? Mati aku ni lagu mana? Mayat aku mati esok ni lagu mana? Pasal cerita mayat kita bulan ke tak cerita ke? Cerita mayat kita mati esok ni lagu mana? Mati atas kaki ke? Mati atas jalan raya ke? Mati sempurna, tubuh semua elok ke? Mati orang kutip satu-satu mayat kita atas jalan ke? Tak tahu tak? Ataupun mati kita, mayat kita tak jumpa ke? Sebab MH370, kita tak tahu tak? Takdir yang nak sampai kepada kita ni, kita tak
hebatnya ilmu Allah ni Allah. Kita tak jangka kita nak mati lagu mana, tak boleh sangka. Setakat kita nak kata mati ni semua orang mati kita tak. Tapi lagu mana kematian kita tu Allah Ta'ala alam, kita tak tahu. Bila kita ingat balik bentuk, ya Allah, kita dikerdil di sisi dia. Allah berkuasa menentukan apa sahaja. Nah, takdir yang Allah bagi kepada manusia tu walaupun kadang-kadang pahit, tetapi tidak pernah Allah menzalimi manusia. Tak pernah sekali-kali Allah menzalimi manusia. Kalau Allah bagi baik, maka baik. Kalau Allah bagi sedikit ujian, sedikit kepedihan, sedikit rasa susah, duka cita, sedih, maka itu dengan niat Allah ingin mengangkat darjat kita di sisi dia. Nabi sebut dalam satu hadis sahih, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hadamin hatta al-hammi yahumuhu illa kuffira bihi min sayyi'atihi. Tidak akan menimpa satu-satu orang beriman itu daripada rasa duka cita, rasa kesedihan, rasa kesakitan, rasa kepedihan yang berpanjangan, melainkan Allah akan cabut bagi dia dosa-dosa dia yang lama. Melainkan Allah akan hapuskan bagi dia dosa-dosa dia yang lama. Bila Allah dok cuci dosa kita ni tuan-tuan, memang pedih. Sumpah kita aksiden motor kan, luka orang pergi di hospital ni, doktor nak jahit tu, dia tuang edit. Pedih tak tuan? Pedih. Kalau dia nak jahit tu, oh sakit tak kira-kira dah. Kadang kita maki doktor tu terbu. Dalam keadaan kita dok maki dia tu, dia buat apa kat kita? Dia dok ubat kita. Dia dok ubat kita. Tapi kita dok marah kat dia. Lagu itulah manusia pun. Bila Allah bagi takdir kat kita, kadang pedih sikit tuan-tuan, kadang sedih sikit takdir yang menimpa kita, kita marah lah. Nah, kita marah. Sedangkan dalam tempoh kita dok marah tu, Allah dah buat apa? Allah dok padam dosa kita. Nah, Allah dah hapuskan dosa kita. Tapi manusia tuan-tuan kadang-kadang dia tak sedar. Nah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang benda tu kita rasa pahit, susah lah, rasa pedih, tetapi Allah tahu benda tu baik bagi kita. Dan kadang-kadang benda tu kita suka, kita minta sungguh-sungguh ke Allah, tapi tak dapat. Sebab apa? Sebab Allah tahu benda tu tak baik bagi kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah, aku nak ketenangan, ya Allah, aku nak tenang, ya Allah, berilah aku ketenangan, ya Allah. Tiba-tiba Allah tak bagi ketenangan, Allah cabut nyawa anak kita, mati seorang. Kita marah, ya Allah, pasal apa ni, ya Allah, kau cabut nyawa anak aku. Kita duk marah takdir Allah. Rupanya 2-3 bulan lepas tu kita rasa tenang sikit. Tak ada dah orang minta duit kat kita, tak ada dah orang cakap kita, tak ada dah maki kita cakap anak kita tu. Rupanya Allah cabut dia tu, tenang kita rasa. Nah, ya Allah, rupanya baru kita faham takdir Allah. Ya, kita minta ke Allah, ya Allah, aku nak kaya, ya Allah, aku nak kaya. Ya? Allah tak bagi kita kaya. Allah tak bagi kita kaya, tapi Allah hadiahkan kepada kita. Sebab bagi kita, kalau kita kaya ni, maknanya kita seronok, kita bahagia. Yang kita nak tu bahagia. Tapi kita rasa kaya, nak bahagia ni dengan kaya. Kita minta, ya Allah, aku nak kaya. Allah tak bagi kita kaya, tapi Allah bagi isteri yang baik, balik kerja, dia tolong baju hayang bagi kat kita, buat cucuk bagi kat kita. Kita rasa bahagia. Nah, rupanya Allah lebih tahu apa yang kita tak tahu. Tapi manusia tuan-tuan, dia minta kepada Allah berdasarkan apa yang depan mata dia, tapi dia tak tahu apa yang berlaku selepas itu. Bila Allah uji dia dengan derita, dengan kesakitan dan duka cita, dia tak habis-habis menyalahkan Allah. Sedangkan dalam tempoh tersebut Allah sedang mengampunkan dosa dia. Tuan-tuan, katalah kita kerja di sebuah kawasan sekolah lah kata. Kita kerja dengan bangla, dengan Indun, buat bangunan sekolah. Biasalah bangla dengan Indun, dia pasal buat topok sikit. Melayu dia suruh lah, orang kata buk simen gitu kan. Kita buat order di bawah tuan-tuan. Kita lalu-lalu kita jumpa duit sekeping 100. Kita buat apa kan? Ada kita ambil duit, ambil tahu. Tahu. Esok tuan-tuan, dia lalu pula malam. Kita lalu pula jumpa ni 100. Baik, 100 kita ni ambil tahu. Curi kan tak curi, jumpa. Baik. Hari ketiga, hati dia main. Kok dah 100 hari kot, lalu ni. Lalu tuan tu, ada 100 hari. Baik. No? Hari keempat tuan-tuan, dia dah rasa macam fish ni ada siapa-siapa bagi. Dia pun lalu kat situ tuan. Dia lalu tak boleh. Apa?
Sebiji bata daripada atas tu terlepas jatuh bawah. Ni bukan cerita kena kepala dia, tak kena. Tapi dia jatuh betul di depan ni. Lalu-lalu terkejut, bata jatuh pada atas. Automatik tu kan kita buat apa masa tu? Terus kita buat apa? Tengok atas. Oi, apa buat apa kat atas? Terus kita bagi ke atas. Tidak. Terus kita bagi orang atas. Apa buat apa kat atas tu? Sampai 1.5 juta orang. Apa buat apa di atas tu? Tuan-tuan, 3 hari duduk lalu jumpa duit di bawah, sedikit pun hati dia tak rasa nak tengok di atas. Ikut duit dia pun jatuh kot, tak rasa. Tapi sekali dia batu jatuh depan dia, terus dia tengok atas. Siapa dia balik batu ni? Tuan-tuan, itu sifat manusia. Bila Allah bagi dia kesenangan, bila Allah bagi dia anugerah, bila Allah bagi dia macam-macam, sekali pun dia tak rasa nak angkat. Tengok siapa yang bagi kepada dia, ucap syukur kepada Allah yang bagikan kepada dia. Tapi sekali Allah uji dia, dia takkan lupa sampai bila-bila. Itu sifat manusia. Itu sifat manusia. Allah bagi kat manusia ni tuan-tuan, Allah tak boleh hitung tuan. Tak boleh hitung. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah kata kalau ambil semua pokok-pokok kat dunia jadi batang pen, ambil pula ayat laut seluruh dunia jadi dakwah, nak tulis kalimat-kalimat Allah tak cukup. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun ambil sekali ganda lagi. Luahnya kerajaan Allah ni. Luah sungguh-sungguh tuan. Bila kita renungkan luahnya, hebatnya kerajaan Allah ni, menitik yang mata tuan. Satu malam saya tengok gambar Discovery Channel. Discovery Channel ni orang hak lebih muda dia tahu, hak lebih atas sikit. Saya cerita. Discovery Channel ni seorang majalah 3. Tapi dia ada orang putih kan. Tapi majalah 3 ni dia ceritalah Cakotiau, dia ceritalah Kapal Selam kan. Tapi Discovery Channel dia cerita matahari, cerita bulan, cerita bumi kan. Satu malam saya tengok episod ni tuan, mereka ambil satu kamera, mereka tepuk dalam kerak bumi ni di Rusia. Mereka tepuk bumi, mereka tepuk bumi, mereka dorok pipe masuk. Yang mana dengan dorok pipe tersebut, maka mereka nak lepas kamera turun bawah. Tuan-tuan, bila kita tengok episod tersebut, bila kamera tu turun dalam kedalaman 200 meter, 300 meter, nampak tanah dia dah lain dah. Dia dah main batu-batu keras dan sebagainya. Dia turun ke dalam 750 meter, tuan-tuan, dasar di kerak bumi. Apa dia jumpa? Dia jumpa satu lubang, sokong gua. Nah, ada apa dalam tu? Bukan cerita ada cacing tak, ada kelawar. 700 meter bawah kerak bumi ni ada sebuah lubang, sebuah gua, kelawar terbang dalam tu. Ya Allah, punya hebat kerajaan Allah. Siapa bagi kelawar tu makan, siapa bagi dia udara, siapa bagi kebebasan. Dia ada dunia yang lain bawah tu. Tuan-tuan, dia turun lagi ke dalam 920 meter, dia jumpa apa? Dia jumpa sungai mengalir dalam kerak bumi ni. Ya Allah, hebat kerajaan Allah kan. Nah, tuan-tuan, kalau kita hitung kerajaan Allah, kita masuk kerak bumi pun kita teriak. Kita tengok atas langit alam semesta, kita menangis. Ambil kamera suluh masuk dalam satu-satu sel badan kita pun tengok ajaibnya kuasa Allah ni. Tuan-tuan, itu dalam Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 24 yang kata tu, Rabbi inni ma anzalta ilayya min khairi faqir. Ya Allah, apa sahaja yang Engkau berikan kepada aku yang baik, ya Allah, aku ini fakir, ya Allah, aku ni tak ada apa. Bila kita imbas balik kerajaan Allah, kuasa Allah ni tuan-tuan, kita ni langsung tak ada apa lain. Fakir, tak ada apa tu nah, langsung tak ada apa. Tuan-tuan, kita duduk dalam masjid Pajak Song ni, katalah gelap. Lepas tu kita main, kita buka lampu. Berapa saat masa diambil untuk masjid ni menyala lampu? Berapa saat kalau? Tak sampai 1 saat kan? Tekan pump tu nyala tu kan? Dia tak main terus, dia ngalah sebuah lagu stadium tu dah. Tekan pump tu nyala. Mana dia apa? Kelajuan cahaya ni sangat laju. Apa bukti ya Ustaz cahaya ni laju? Hujan. Kilat panas dulu, cahaya main dulu. Lepas tu baru bunyi gurau. Ingat? Sebenarnya dia serentak tu. Tapi sebab cahaya lagi laju, cahaya main dulu. Cahaya sampai dulu kat bumi. Kita nampak kilat dulu. Lepas tu baru diikuti oleh gurau. Maknanya cahaya lagi laju daripada bunyi. Nah,
Laju tak cahaya? Laju. Baik. Tuan-tuan tahu jarak matahari nak pergi ke bumi berapa jauh? Saya tak mau cerita dengan kau. Tapi saya nak nampak jarak daripada matahari nak pergi bumi mengikut kajian tuan-tuan. Katalah matahari tu lampu. Contohlah. Katalah matahari tu ada suis boleh katuk Ustaz. Kita katuk suis matahari tu gelap Ustaz. Kemudian kita buka suis matahari tu. Bila dia menyala tuan-tuan, terus cahaya tu nak pergi ke bumi. Dengan kelajuan cahaya tadi kan, laju terus tadi tu, cahaya tu terus nak sampai dekat bumi makan masa berapa lama? 8 minit. 8 minit. Dengan kelajuan cahaya tadi tu. Cahaya tu dia laju sungguh-sungguh. Tak ada kira lah. Buka terus nyala. Kan? Kita bagi buka mata terus nampak. Cahaya tu laju. Tetapi selaju-laju cahaya, buka cahaya matahari, dia nak pergi ke bumi, punya jauh jarak dia tuan-tuan, 8 minit ambil masa. Wih ya Allah, besar kerajaan Allah. Hebat. Nah, Utarik, Zuhrah, Bumi, Mushtari, Marikh, Neptun, Zuhal, Uranus, Pluto, ni semua bumi-bumi planet-planet ni yang duk keliling matahari. Besar. Tapi sebesar-besar planet yang dalam matahari punya kitaran yang sains panggil Bima Sakti ni kan, itu galaksi yang paling kecil dalam alam semesta. Duk ada beribu berjuta lagi. Ya Allah, besar kerajaan Allah ni kan. Maka kalau hebat apa tu, besar apa tu kerajaan Allah, amalan kita banyak mana pun Allah heran. Allah heran tak dengan amalan kita. Mayat tunggu balik ni Allah heran. Kalau kita nak beok orang tak heran. Seduit orang tak heran. Kita buat dosa, Allah tak heran. Tak ada sesat. Dan buat dosa Allah tak heran. Tetapi Allah nak tengok kita nak balik ke tak kat dia. Tu cerita dia. Punya hebat kuasa Allah, kerajaan Allah, kayanya dia ni. Takat nak buat dosa sikit-sikit, curi duit orang, curi apa kan. Allah nak heran sangat. Sebab Allah ni nak sangat tengok kita ni apa. Hukum sangat kita ni. Tak. Allah nak tengok kita balik ke tak balik kat dia. Manusia tuan-tuan, sekali dia buat dosa, sekali dia buat salah, Allah tak tawarkan dosa ataupun neraka dulu. Apa yang Allah tawarkan kepada mereka? Allah tawarkan pengampunan. Tapi manusia suka lupa dan sering terlupa daripada pengampunan Allah. Dia nampak bila dia buat dosa, dia nampak neraka. Sedangkan sebelum nak pergi ke neraka, Allah bukakan kepada dia pintu-pintu keampunan. Allah bukakan kepada dia pintu-pintu pengampunan. Manusia tak nampak dengan. Manusia kadang-kadang dia suka Allah ni ada nak hukum dia. Allah ni ada nak hukum dia. Tapi dia terlupa Allah ada sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah buat syurga pintu 8, neraka pintu 7 tersebut di banyak tempat. Tuan-tuan yang pernah pergi umrah masuk Masjidil Haram kan, pintu dia berlambak anda banyak kan. Pasal apa Arab Saudi buat pintu Masjidil Haram banyak? Pasal nak pergi orang senang masuk, tak kena bumbut. Allah buat pintu syurga banyak, tak bagi senang masuk. Ustaz, senang masuk, senang keluar. Syurga khalidina fiha abada. Allah kata, masuk syurga takkan keluar dah. Nikmat terbesar penghuni syurga adalah bila masuk khalidina fiha abada, tak keluar dah. Apa nikmat untuk ahli neraka yang muslim ni? Apa nikmat untuk ahli neraka? Masuk, basuh, keluar balik, boleh keluar. Tetapi masuk syurga khalidina fiha abada, tak keluar lah. Tak keluar lah. Hebat. Allah takdirkan kepada kita. Tapi manusia tuan-tuan kadang-kadang dia lupa. Kadang-kadang dia rasa takdir Allah ni kadang-kadang sakit untuk dia. Kadang-kadang bila Allah uji dia tuan-tuan, dia rasa macam dia Allah nak penaya aku. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dikira ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ujian tu tarik dia pergi kepada Islam, pergi kepada Allah. Berapa ramai tuan-tuan orang yang tak pernah dekat di masjid, hati dia tak pernah ingat masjid langsung. Sekali Allah uji dia, bini dia sakit perut, dia ambil wudu, dia langkah kaki pergi masjid, doa ya Allah sembuhkanlah bini. Orang yang hidup dah 50 tahun tak pernah kenal masjid tu apa, majlis ilmu tu apa. Sekali Allah uji dia, dia pergi cek di hospital kata pakcik kanser stage 4. Terus tuan-tuan dia ambil wudu, dia melangkahkan kaki pergi masjid, doa ya Allah sembuhkan penyakit aku. Berapa banyak ujian yang Allah bagi kepada manusia, boleh tarik manusia pergi kepada dia, tapi manusia tak nampak. Tuan-tuan, dalam kitab Al-Hikam
Ada ngaji Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mungkin di masjid dia ada bawa kitab tu. Kita hikam yang tuan mengaji, tuan boleh buka tengok dalam kitab, dalam hikam yang ke-55. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, man lam qabala ila Allah bimulatafat al-ihsan qida ilaihi bisalasil imtihan. Barang siapa yang tak mau kembali kepada Allah dengan lembutnya ihsan, dengan seruan yang lembut, dengan Allah bagi cara lembut, bagi cara elok, dia tak mau kembali kepada Allah, qida ilaihi bisalasil imtihan. Dan sebab Allah sayang kat dia, Allah nak tarik apa tu mai kat dia juga, Allah tarik dengan jalan-jalan ujian. Bila Allah uji kita, tuan-tuan, itu tanda dia Allah sayang, Allah tarik kita kat dia. Berapa ramai tuan-tuan orang yang diuji oleh Allah, masa tu pula dia cari Allah. Kita pun bila duduk lapang-lapang, tuan-tuan, kita pun doa, ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita doa. Tetapi kita doa, tuan-tuan, masa kita senang dan masa kita susah tak sama, tuan-tuan. Betul tak? Sekali bila Allah uji kita, hidup kita dia sempit, tuan-tuan. Kita doa, ya Allah, sebut ya Allah tu tuan-tuan, mengalir ya Allah. Tak sama dengan time kita senang. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis sahih, Nabi kata, ni'matan maghbun fihi ma katsirun minnas as-si'ah wal faragh. Dua nikmat yang sering menipu manusia, nikmat sihat dan nikmat lapang. Manusia bila dia sihat, dia jauh daripada Allah. Bila dia dah sakit, bila dia dah susah, baru ketika itu dia cari Allah. Manusia bila dia lapang, dia jarang ingat Allah. Sekali bila Allah uji dia dengan kesempitan hidup, ketika itu dia angkat tangan, ya Allah, mudahkan aku ya Allah, keluarkan aku daripada duka cita ni ya Allah. Itu sifat manusia kan. Sama lah, saya apa sama lah kan. Tetapi Allah tak pernah berkira dengan hamba dia. Mainlah kepada dia, bawa dosa sebesar mana pun, kata Allah, asalkan tak mensyirikkan dia. Allah kata, kau datang kepada aku berjalan, aku pergi kepadamu berlari. Bukan hamba Allah berlari tak, tapi hamba kata punya Allah nak kita kembali kepada dia. Tapi manusia berapa ramai yang tak mau kembali kepada Allah. Allah ni tuan-tuan, Nabi Nuh sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran, rakam kata-kata Nabi Nuh. Nabi Nuh kata kepada umat dia, minta ampunlah kepada Allah. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh kata kepada kaum dia, istighfar, minta ampun kepada Allah, kerana Allah itu Ghaffar. Ghaffar ni makna dia apa? Ghafur ni pengampun. Ghaffar makna dia ampun dan ditutup salah. Kita zaman-zaman muda, tuan-tuan, zaman-zaman muda, zaman-zaman buih dulu, tuan-tuan, ada di antara kita yang terlepas kadang-kadang buat dosa besar. Siapa pun tak terlepas, tuan-tuan. Betul tak? Kalau kita renung kepada kehidupan kita ni, ya Allah, kalau Allah buka aib kita, tuan-tuan, saya tak boleh cakap kat depan ni. Tuan-tuan nak pergi masjid pun segar. Kalau Allah sekadar ampun dosa kita, kemudian Allah buka aib kita, ya Allah, tak ada manusia yang selamat daripada aib. Tetapi Allah ini sifat dia Ghafar, dia ampun dosa kita, dia tutup aib kita. Siapa pun tak tahu. Dan Allah punya sayang kat hamba, tapi hamba dia tak rasa. Dalam kisah Nabi Yunus, tuan-tuan, bila dia tinggal umatnya, bila dia rasa dah pasrah dah, kamu dengar mengatakan dia, maka dia tinggal umat dia. Bila dia tinggal umat dia, satu dosa bagi seorang Nabi, bila tinggal amanah dia, maka Allah nak hukum Nabi Yunus. Allah nak bagi pengajaran kepada Nabi Yunus. Saya pendekkan cerita, tak masuk urut lagi ni. Saya pendekkan cerita, Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Senang tak ikan paus? Di waktu malam. Tuan-tuan, Allah cerita dalam Quran, Allah cerita dalam Quran, fanada'a fi zulumat. Yunus berdoa dalam zulumat. Zulumat ni apa, tuan-tuan? Zulum ni gelap. Zulumat dua gelap. Zulumat jamak gelap. Enggak faham? Dalam bahasa Inggeris dia ada singular, plural. Singular satu, plural more than one, dua dan ke atas. Bahasa Arab tak? Bahasa Arab dia ada satu mufrad, dua musanna, tiga dan ke atas jamak. Zulumat ni jamak, lebih, tiga dan lebih. Maka mufassirin kata Nabi Yunus berdoa, fanada'a fi zulumat, dia berdoa dalam kegelapan ni 3 kali
gelap dalam perut ikan.